Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan buat anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Assalamualaikum. Mula-mula sedikit, lama-lama jadi bukit. Begitulah yang boleh saya gambarkan pada laman tani Encik Ansori ini. Mula bercucuk tanam dengan jumlah yang sedikit, lama-kelamaan ianya menjadi semakin banyak atas sebab minat terhadap bidang pertanian yang semakin mendalam. Mari kita berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Encik Ansori. Apa khabar Encik Ansori? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi menerima kami semua ke rumah Encik ya. Ya, selamat datang. Baik, Ramona nak mulakan dengan soalan yang pertama. Kalau Encik Ansori boleh bercerita serba sedikit tentang latar belakang kebun di rumah Encik ni. Saya mula membeli rumah ni pada tahun 2007. Ya. Jadi pada waktu itu memang ramai yang belum duduk di sini. Oh. Jadi rumah ni keadaan kosong dan lapang. Ya. Dan rumah saya di sebelah rumah semidi ni ada ruangan, Ya. ada ruang kosong. Jadi di situlah saya mula bercucuk tanam. Ya. Tapi pada mulanya saya dapati bahawa tanah di sini dia agak berbatu-batu dan tak subur. Tak subur. Jadi saya cuba cari tanah-tanah daripada luar dan Ya. bawa balik ke sini dan saya buat satu tembok, ya, satu bekas lah, dalam keadaan satu ruang Ya. untuk diisikan tanah. Jadi daripada situ saya mulalah menanam macam-macam tanaman. Daripada tahun 2008, 2009 tu berbagai-bagai besi. Ya. Oh. Ada pernah saya tanam bendi, Ya. ada pernah tanam jagung sepanjang-panjang ni. Ya. Ada pernah tanam bunga rosel. Ya, bunga rosel. Jadi bila saya tanam bunga rosel tu macam semak sangat. Saya tukar lain pula. Ya. Nah, lama-lama kelamaan dah penat dah tanam sayur, tanam pula bunga. Lepas tu sekarang ni tanam pokok dan ada sebahagian ni tanam sayur-sayuran. Macam tu. Oh, boleh tukar-tukar lagi ya. Kalau saya rasa saya sayang nak tukar. Baik, yang seterusnya saya nak tahu macam mana dari awal-awal dulu yang idea ni boleh tercetus. Ini sebenarnya mula-mula dulu kita datang daripada keluarga kampung kan, Ya. daripada keluarga petani. Ya. Keluarga saya pesawar, pekebun. Jadi daripada situ bila tengok pokok tu, saya cuba nak tanam. Kadang-kadang orang kata, okey pokok ni cantik ni, okey buah ni cantik, kita pun tanam. Baik, saya tahu ada pelbagai jenis kaedah tanaman. Jadi Ramona nak tahu yang Encik Ansori dekat rumah ni Encik Ansori gunakan kaedah jenis apa ya? Saya kalau tanam di rumah saya ni, Ya. cara tradisional lah, tanam kat tanah. Kan? Tanam kat tanah, tanam dalam pasu. Tapi mana menggunakan tanah medium, itu saja. Tapi saya belum lagi ada orang kata ilmu untuk nak buat fertigasi dan sebagainya. Mungkin insyaAllah pada satu masa nanti kan, saya dapatkan ilmu tu dan saya akan gunakan lah. Mesti ada kebaikan kan bila kita ada kebun sendiri dekat rumah. Boleh Encik Ansori ceritakan sikit apa kebaikan yang Encik Ansori jumpa? Yang pertama sekali, dah tentu-tentulah kita dapat hasil dia. Kan, hasil dia yang kita nak gunakan. Betul. Kan, apa yang kita nak hasilkan. Yang kedua dia mungkin sebagai satu rawatan, orang kata memberi kita tengok tu rasa tenang, terapi. Terapi kan, memberi satu terapi. Dan yang ketiga dia memberikan udara yang segar. Betul. Kan. Dan yang keempat dia mungkin kalau kita susun cantik-cantik, kita pun seronok tengok kan. Betul. Itulah. Itu kepuasan diri sendirilah kan. Ada tak apa-apa masalah atau cabaran yang Encik Ansori pernah lalui sebelum ni? Masalah antara dia ialah kita nak kena rawat. Sebab ada serangga. Kadang-kadang kalau kita tanam yang anak benih tu, Ya. rasa siput. Jadi kita kena bagi racun siput. Mula-mula masa semai, esok tengok semua tak ada dah. Mula keluar cantik banyak kan. Cuba tak ada. Ke mana Hilang. kan? Hilang kan.
Rupanya siput makan tengah malam kan. Nah, tapi yang paling utama pada saya sekarang ni tanah lah. Sebab tanah kita tu nak kena cari tanah Subur. Baik. Terima kasih Encik. Ya, itu dia macam-macam cerita yang kita dapat dari Encik Ansori. Ramona tak sabar nak tanya lebih banyak. Tapi sebelum itu, apa kata kita belajar dulu sesuatu dalam segmen DIY pada minggu ini. Lah, apa benda banyak-banyak botol ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, Ramona selamat pagi. Selamat pagi. Ramona memang tengah tunggu Encik Baharan. Itulah pasalnya. Sebab saya pun tengah mencari botol-botol yang saya dah sediakan ni kat mana. Rupanya ada depan Ramona. Lah, memang dah dekat sini. Ah. Baiklah Encik Baharan. Ramona nak tahu apakah segmen DIY kita untuk hari ini? Segmen DIY, Ya. kitar semula. Segmen DIY Ya. kitar semula. Baik. Boleh Ramona tahu tanaman apa yang sesuai? Oleh sebab bahan-bahan ataupun botol-botol terpakai ini kecil-kecil, Ya. bukan besar. Jadi kita pun akan tanam tanaman yang kecil-kecil. Ya. Seperti sawi. Sawi. Okey. Sawi ini yang telah kita semai. Oh. Okey. Kemudian ada juga kailan Oh, yang ini, kita dah ini semai. kailan? Ni kailan. Oh, masa kecil. Comel. Ya, nak buat kailan ikan Ikan masin. kering, ikan masin sedap. Kemudian ada juga salad. Salad. Salad ni biasanya yang popular dekat tempat kita salad hijau dan salad merah. Ya. Tapi yang Tapi ini kita pakai salad hijau. hijau saja. Hijau saja. Oh, merah tak sesuai. Merah sesuai tapi dia cepat layu daripada yang hijau. Baik. Baik, yang pertama sekali apa yang boleh kita yang buat? Yang pertama kita ambil botol yang kecil ni dulu. Baik. Okey. Tak kisah kecil atau Tak besar. kisah kecil atau Baik. besar lah. Baik. Okey. Buka penutup. Buka penutup. Kemudian kita ambil pisau yang katil canggih ni tadi. Okey. Kemudian Kalau boleh nampak sini ada senggatan. ya. Okey, kita ambil senggatan yang ke-3 ataupun yang ke-4 Oh. Dalam 3 ke 4. dan kita potong. Potong bagi habis. Potong habis. Oh, kira Ini- jadi separuh lah. Ini bukan tingkap tau. Oh, bukan tingkap. Bukan tingkap. Kita potong terus macam ni. Oh, kita tanggalkan terus terbelah. Yes, terus terbelah. Kemudian dua-dua guna? Dua-dua guna? Dua-dua guna. Baik. Sebenarnya dekat dalam yang sini tadi kita akan Oh, sekarang buat lubang dekat buat penutup. lubang di penutup. Ya. Okey, kita buat lubang di penutup. Dan ya. Ya. Okey. Kemudian tutup balik. Yang ini kita jangan tutup. Kita masukkan sumbu dulu. Oh, yang mop tercabut tadi. Ya, kita masukkan sumbu dulu ke dalam. Baik. Ataupun mop lah. Ya. Senang cerita. Okey. Baru tutup. Baru tutup. Baik. Kemudian Okey. Sekarang ni, bila kita dah sedia macam ni, ya. okey, mop dia dekat atas. Okey, Ya. mop macam ni. Baik, Baik. Dan barulah, Ramona pegang sekejap. Okey, Mas. Okey, barulah kita masukkan tanah secukupnya. Ni dia tanah yang dah Okey. diletak ke dalam. Bahagian tutup kan? Okey. Oh, korek keluar. Sebab kailan ni dia ada akar rambut saja, tak ada masalah sangat. Oh, Okey. Kita letak kailan tu di situ. baik. Dan kita tambah lagi. Oh, ada satu yang tertanam tu tak apa ya? Mana? Yang ini. Tak, ini Oh, cuma akan- kita akan padatkan kan. Kita akan Oh. padatkan, okey. 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 Baik. Dah, tanah tak nak dah. Sekarang ni ni dah sedia untuk kita letakkan dalam botol yang kita dah potong tadi. Ya, Okey. ya. Ramona pegang sekejap. Baik. Okey. Yang botol ni tadi kita akan Oh, masukkan air. masukkan air ya. Banyak mana tu? Sekejap. Kita akan tuang air. Okey, cukup. Cukup. Kemudian? Okey, cuba Ramona masukkan. Masukkan saja atas ni. Oh, letak saja.
Letak saja. Oh. Okey. Nanti air tu dapat mengalir ke ikut tak. mop Yang mop ni dia akan menyerap air sampai naik? sampai tanah ni basah. Oh. Bila tanah ni basah, pokok ni akan gunakan air pada tanah ni. Baik. Dan kalau yang ni siap. Yang ini kita tengok ada senggatan. Ya. Okey. Kita ambil dalam 3 senggatan. Sama juga. Okey, sama juga. Baik. Okey, kita potong. Yang bahagian bawah kena lebih besar. Bahagian bawah kena lebih besar. Tapi bukan itu dia. tingkap betul. Sama macam tu. Yang saya cakap bukan tingkap. Ya. Okey. Ya. Ini sama juga. Sama macam tu tadi. Betul. Okey. Allah. Allahuakbar. Merompatlah. Yang ini Yang ini kita lebihkan sikit. baru nak tanya. Kita Sebab dia lebihkan besar. Juga, sebab dia besar. Okey, kita lebihkan sikit. Dalam lebih kurang 3. Baik. 3 sama juga kita akan dalam. masukkan dalam. Okey, yang macam ni. Ya. Okey. Baik. Kemudian mana pegang. Baik. Kita masukkan tanah campuran. Yang kali ni kita tunjukkan kita pakai tangan aja. Senang. Senang. Lagi Okey. puas ambil. Oh, masukkan sikit dulu masukkan, kan? Sikit dulu. Jadi sekarang? Yang ini pula kita nak tanam. Tadi kita dah ambil Tadi kailan. kita ambil kailan. Sawi lah. Kita ambil sawi pula. Ya. Okey, kita ambil sawi. Jadi kalau yang dah disemai ni boleh letak satu saja? Dia tengok besar dia macam mana. Tengok Kalau besar. yang kecil-kecil tu, Ya. kecil-kecil tu kita Boleh letak tanam banyak. lah. Baik. Okey. Baik. Pegang. Sama pegang. Ya. Baik. Okey. Yang sama juga, kita akan cabut yang ni. Ya. Okey. Tanam Kita supaya sikit. padatkan dia. Kalau Ramona nak rasa tanah, kena padatkan lah. Okey. Betul. Tolak bagi padat. Okey, tolak padatkan sikit. Ya. Okey. Cukup. Cukup. Baik. Dan perkara yang sama yang kita buat, Masukkan air. kita akan masukkan air. Pun tak payah banyak Oh, mana. tak payah banyak. Okey, cukup. Kita masukkan air. Air cukup sekadar mop dapat Dapat sampai. masuk sampai dia menyerap. Okey. Dah siap? Dah siap yang Dah kedua. siap. Inilah dia bekas tanaman kitar semula kita yang telah pun siap. Ada banyak dekorasi macam-macam dan sungguh cantik kan? Encik Baharan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberi tunjuk ajar kepada kami. Sama-sama. Sebelum kita mengundur diri, ada apa-apa petua dan tips untuk penonton di luar sana tak? Baiklah. Untuk bekas terpakai ini, selain kita dapat menjaga alam sekitar dan juga menjaga kebersihan laman rumah kita, bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, pokok-pokok yang kita tanam meninggalkan khasiat kepada penanamnya. Itu saja. Wow, betul cakap Encik Baharan. Meninggalkan khasiat tau. Rugi kalau tak makan sayur. Ya, jadi itulah dia segmen kali ini menampilkan bekas tanaman kitar semula. Oh, jangan lupa, bukan bekas botol saja yang kita boleh guna, tapi kita juga boleh guna dari mana-mana bekas lain. Dari pencuci pinggan ke, pencuci baju ke. Nampak tak? Cukup senang kan? Dan yang paling penting, jimat kos. Alang-alang cuci pinggan tu, bolehlah tengok-tengok pokok sekali. Apa lagi? Selamat mencuba. Aman damai betul lah persekitaran di kediaman rumah Encik Ansori ini kan? Selain daripada menjimatkan kos perbelanjaan dapur, anda juga dapat menyumbang kepada tubuh badan yang sihat. Betul? Ramona rasa banyak lagi cerita yang menarik dari Encik Ansori ni. Nak tanya lebih banyak? Boleh. Tapi sebelum tu, apa kata kita belajar dulu sesuatu dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu ini? Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Ramona Zamzam, dalam segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami persembahkan untuk anda. Pada minggu ini, kita akan belajar mengenai semaian biji benih sayur-sayuran.
Apakah semayan biji benih sayur-sayuran? Mari kita bertanya kepada tetamu kita iaitu Puan Hidayah. Puan Hidayah boleh terangkan tak? Okey, pembiakan semayan biji benih sayur-sayuran ni adalah salah satu kaedah pembiakan untuk kita menghasilkan sayur yang untuk kita makan. Baik. Okey, terdapat dua jenis kaedah iaitu kaedah secara biji benih dan juga kaedah secara tampang. Untuk semai sawi kita perlu gunakan pasir ni. Ya. Okey, yang ada sekarang ni, okey. Ini sawi. Okey, ni benih sawi. Ya. Masukkan saja dalam. Masukkan je? Semua? Masukkan semua. Okey, kita dah nampak dia sebati kan. Okey. Yang kita akan semai sawi ni dalam Ni. Tanah campuran. Dalam pasu ni lah Ya. yang ada tanah campuran. Baik, nak Okey. tuang ke? Oh bukan. Oh, belum lagi. Kalau kita tuang mesti dia akan tumbuh berselerak. Oh. Seeloknya kita akan buat satu alur. Buat satu Menabur alur. dia buat satu alur. Boleh? Macam ni? Alur yang nipis sahaja. Sikit saja. Macam lubang yang sikit, satu alur yang sikit saja. Jadi buat satu garisan je? Satu garisan. Ada yang terkeluar? Tak ada masalah, tak apa. Nanti kita akan buat penjarangan bila dia dah naik. Oh. Kambuskan dia supaya benih bila kita siram, benih tu tak akan pergi ke tempat lain lah ataupun macam dalam pasu ni tak ada masalah. Tiba-tiba tersengit ke apa? Tapi kalau kita tanam di batas, kita takut dia ketumbuh kat tempat lain. Kalau kita tanam secara di batas lah. Dah. Okey. Betul? Itulah cara dia. Oh, dah. Itu saja. Selepas lebih kurang dalam 4 hingga 5 hari kita akan dapati ada pertumbuhan kecil. Kecil. Bila dia dah keluar dalam 4 hingga 5 helai daun, kita akan buat penjarangan. Macam mana cara untuk tanam cili. Tanam cili. Ini cili merah ni kan. Dekat mana tu? Situ. Dalam tray ni. Oh. Cara dia kalaulah ada penyepit macam ni lah. Okey. Kita boleh memang ambil sikit saja. Satu Oh, atau memang dua satu. sahaja. Kita buat lubang sedikit. Ambil satu atau dua sahaja. Sikit je. Jangan terlalu dalam. Lebih kurang dalam 3 ke 4 cm lah. Dan mm. Itu terlalu besar. Maaf. Dan kita kambus. Oh, itu je. Simple saja. Oh, macam tu tanam cili. Satu atau dua. Para penonton di rumah, kalau tadi Puan Hidayah telah tunjukkan kita cara-cara untuk menyemai biji benih sayur-sayuran, ini dia hasil yang telah pun disemai. Kita ada sawi, kita ada bawang. Ini Cili. Cili yang kita semai tadi, inilah rupanya apabila dia berumur sebulan. Oh, ini dah berusia sebulan. Berusia sebulan. Lepas kita semai tadi, inilah yang dah berumur sebulan. Ini dah sesuai untuk kita alih ke dalam pasu ataupun kalau kita ada batas, kita alih ke batas. Kalau untuk kawasan perumahan, seloknya tanam di dalam pasu lah. Baik, Puan. Terima kasih banyak-banyak atas tunjuk ajar yang diberi ya. Okey. Nampak tak? Seronok kan kalau dapat tanam sayur sendiri dekat rumah. Anda pun dapat makan dan dapat jimat juga. Apalagi lepas ni, bolehlah cuba untuk menyemai biji benih sayur-sayuran sendiri di rumah. Sehingga di sini sahaja segmen Pertanian Lestari. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Oh, ni daun pandan. Tadi Encik Ansori ada cerita kata kena guna daun pandan untuk kukus. Itu untuk apa ya? Sebenarnya daun pandan ini digunakan untuk memberikan bau yang agak wangi. Betul. Sewaktu mengukus, isteri saya membuat kuih putu mayam. Jadi putu mayam tu dikukus. Jadi waktu dia mengukus, dia menggunakan pandan tu letakkan dalam pengukus untuk memberikan aroma yang sedap lah, yang wangi. Jadi selain daripada daun pandan, ini ada daun kucai. Ya, daun kucai ini untuk membuat kuih dipanggil kuih udang ataupun cucur udang. Jadi cucur udang ni campurkan dengan kucai dan juga tauge. Ya. Jadi banyaklah gunakan ni daun ni. Yang seterusnya saya nak tahu macam mana pula dengan sokongan dari keluarga?
Tu dah tentulah. Isteri saya pun memang sangat berminat dalam bercucuk tanam ni. Ya. Jadi sebenarnya saya yang bantu dia, kan? Bukan dia bantu saya, kan? Sebab? Saya bantu dia sebab dia suri rumah. Jadi memang dia banyak masa lah. Dia kalau dia di rumah, dia boleh cucuk tanam. Dan saya menyediakan lah mana kerja yang berat-berat, mana yang perlukan tenaga yang apa. Jadi saya bantu yang tu, kan? Jadi sama-sama lah. Anak saya pun, yang ni yang kecil-kecil ni, ni anak saya tanam. Oh, dia yang tanam ini pokok apa? Ini pokok salad. Oh, ini salad. Baik, yang terakhir Encik Ansori. Ini saya. Kita nak minta Encik Ansori untuk beri sedikit pesanan kepada para penonton di luar sana, boleh? Okey, kepada penonton di luar, terutamanya pada rakan-rakan saya di Taman Dahlia, Bandar Baru Salak Tinggi, ya. Marilah kita sama-sama menyahut seruan kerajaan untuk tanaman bandar. Dan kita marilah sama-sama untuk menjayakan nanti kita boleh buat sistem barter, kan? Kita boleh bertukar-tukar hasilnya, kan? Dan kita akan dapat banyak faedah, kan? Selain daripada menjimatkan perbelanjaan kita, dia juga sebagai satu terapi, dia juga sebagai satu, orang kata, sedap mata memandang, ya, dapat menghijaukan bumi kita. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih banyak-banyak ya Encik. Anda nampak tak? Hobi bercucuk tanam adalah antara terapi yang paling mujarab. Selain daripada dapat mengeluarkan peluh dan membuat senaman ringan, ianya juga amat menenangkan fikiran. Sekian saja dari saya Ramona Zamzam dalam rancangan Kebun Bandar. Sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan.